Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, berjumpa lagi kita pada hari ini untuk mempelajari subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5 sambungan kepada bab yang sebelum ini. Okey, kita masih lagi berada dalam unit yang kedua iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan di bawah standard kandungan 5.1 reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Manakala standard pembelajaran ialah 5.1.5 menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu serta 5.1.6 mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Okay, jom kita sediakan alatan dan bahan untuk projek kita ini. Okay, alatan dan bahan yang akan digunakan adalah berbeza mengikut jenis projek. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti yang berikut. Okay, antara alatan-alatan yang kita akan gunakan ialah yang pertama, gunting serbaguna. Okay, apakah fungsi gunting ini? Okay, gunting ini digunakan bagi memotong bot lekap. Okay, kamu sedia maklum bahawa bot lekap ni dia punya saiz yang agak tebal. Okay, jadi kita gunakan gunting yang bersesuaian dengan bahan yang kita akan guna pakai. Okay, yang kedua ialah pisau boleh laras. Okay, pisau boleh laras digunakan bagi memotong bot infra. Okay, yang ketiga ialah alas pemotong. Okay, bagi mengelakkan berlakunya ataupun tertinggalnya kesan cala pada meja, jadi kita gunakan alas pemotong kerana ia digunakan bagi melapik bahan untuk dipotong dengan menggunakan pisau. Okay, alatan yang keempat ialah pelucut wayar. Okay, pelucut wayar digunakan bagi melucutkan penebat daripada wayar. Okay, alatan yang seterusnya iaitu alatan yang kelima ialah pemutar skru mata Philip. Okay, kegunaan pemutar skru ini adalah bagi mengetatkan dan melonggarkan skru mata Phillips pada bongkah penyambung. Okay, alatan yang keenam ialah pembaris keluli. Okay, fungsinya adalah bagi mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Okay, dan alatan yang terakhir ialah pensel, digunakan bagi kerja-kerja menanda selepas kita melakukan kerja-kerja mengukur. Okay, itu ialah alatan yang kita akan guna pakai. Mari kita tengok pula apakah bahan yang kita akan gunakan untuk projek kipas solar kita ini. Okay, bahan yang pertama ialah bot lekap ataupun kamu boleh kenali juga sebagai mounting board. Okay, jadi bahagian ataupun bahan ini digunakan bagi membuat bahagian tapak projek. Okay, bahagian bawah. Okay, kemudian yang kedua ialah board infra. Okay, board infra kita gunakan bagi membuat bahagian badan projek. Okay, jadi kita ada dua bahagian iaitu bahagian tapak dan juga bahagian badan projek. Okay, seterusnya ialah panel solar. Okay, panel solar digunakan bagi menyerap cahaya matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik ataupun tenaga haba. Okay, di sinilah tempat tersimpannya tenaga. Okay, yang keempat ialah wayar. Wayar digunakan untuk menghubungkan komponen dan mengalihkan arus elektrik kepada motor dan juga bilah kipas. Okay, yang kelima ialah batang aiskrim. Okay, digunakan bagi mengukuhkan bahagian tapak projek. Okay, kemudian seterusnya ialah suis. Okay, suis digunakan bagi memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Okay, bahan yang ketujuh ialah glue sentuh. Okay, glue sentuh digunakan bagi mencantum kepingan bahan yang dipotong. Okay, contohnya kamu boleh gunakan glue sentuh ini untuk mencantumkan bot lekap, bot infra dan juga batang aiskrim. Okay, seterusnya ialah bilah kipas. Okay, bilah kipas kita gunakan untuk menggerakkan udara apabila disambungkan dengan motor. Okay, bahan yang kesembilan ialah motor.
Okey, motor digunakan bagi menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okey, bahan yang terakhir pula ialah bongkah penyambung. Okey, bongkah penyambung digunakan bagi menyambung dua wayar ataupun kaki komponen yang kita akan gunakan. Suka cikgu mengingatkan kepada kamu supaya menggunakan bahan kita semula sahaja untuk menggantikan bahan-bahan yang terdapat dalam slide ini. Okey. Sebagai contoh, kamu boleh menggunakan batang aiskrim yang kamu kutip dari tepi jalan ataupun yang kamu kumpulkan, untuk mengukuhkan bahagian tapak projek kamu. Begitu juga kamu boleh menggunakan bot lekap yang telah pun kamu guna pakai pada projek-projek yang kamu jalankan dalam subjek yang lain. Itu bagi mengelakkan daripada pembaziran lah. Jadi kita hendaklah yakin pada diri sendiri apabila diminta untuk melaksanakan sesuatu tugasan, sama ada projek individu, berpasangan ataupun secara berkumpulan. Keyakinan yang ada pada diri kita akan membantu kita bagi menyiapkan projek itu dan juga akan mendatangkan hasil yang lebih baik, kerana keyakinan diri amat penting kepada kita semua. Jadi janganlah takut. Perlulah ada keberanian dalam diri masing-masing semasa cikgu tugaskan kepada kamu untuk menjalankan aktiviti ataupun melaksanakan projek yang telah kita pilih. Baik, marilah kita mengira dan membuat anggaran kos. Baik, contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan kipas solar adalah sebagaimana jadual di sebelah. Kamu boleh cuba fahami jadual ini. Dan di dalam jadual ini terkandung bahan, spesifikasi, harga bagi seunit, kuantiti, jumlah bagi unit yang kita gunakan serta jumlah sebenar bagi projek kipas solar ini. Baik, jadi antara bahan yang kita akan gunakan adalah seperti yang cikgu telah tunjukkan dalam slide sebelum ini, iaitu seperti motor, bilah kipas lembut, panel solar, suis, wayar, glue sentuh, bot lekap, bot infra, bongkah penyambung serta batang aiskrim. Manakala kamu boleh baca spesifikasi bagi bahan-bahan yang kita akan gunakan ini. Manakala harga seunit untuk bahan yang kita akan gunakan juga tersenarai pada ruangan ini. Manakala seterusnya ialah kuantiti yang kita akan gunakan bagi setiap bahan. Bagi tempat yang ditandakan dengan tanda dash ini, ia tidak mempunyai kuantiti yang tetap. Manakala jumlah dalam RM ini ialah jumlah setelah diambil atau dikali dengan unit. Seterusnya ialah jumlah besar apabila dicampur jumlah-jumlah yang terdapat pada laju pada sebelah kanan kamu. Baik. Sebelum itu, kamu boleh perhatikan anggaran kos bagi glue sentuh, bot lekap serta bot infra. Mengapakah harga setiap unit tidak sama dengan harga yang digunakan bagi menyiapkan satu projek? Kalau kamu perhatikan, harga bagi wayar ialah 0.5 untuk semeter. Tetapi jumlah sebenar yang kita gunakan ialah, atau harga sebenar ialah 0.10 ataupun 10 sen sahaja. Begitu juga dengan bot lekap, harga seunit atau sekeping ialah RM4.50, tetapi jumlah sebenar ialah RM1.50 sahaja, diikuti oleh bot infra RM3.80 sekeping, tetapi jumlah sebenarnya atau harga sebenarnya adalah RM1.90 sahaja. Mengapa harga bagi setiap unit adalah tidak sama dengan harga yang digunakan bagi menyiapkan projek ini? Ini adalah kerana kita menggunakan kuantiti yang sedikit berbanding dengan
kuantiti yang sepatutnya kita gunakan. Okey. Kita beli 5% per meter, tetapi kita hanya gunakan sedikit saja. Begitu juga dengan buat lekap, kita beli RM4.50 sekeping, kita beli sekeping, tapi kita gunakan RM1.50 ataupun kita gunakan tidak sampai sekeping. Begitu juga sebaliknya dengan bod infrared. Jadi jumlah keseluruhan projek kita ialah RM13.90 sahaja. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita yang akan datang pada minggu yang akan datang pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.